dengar tak? Okey, dengar. Jelas. Bismillah. Okey. Saya nak beri respon kepada 3 perkara tadi. Yang pertama mengenai sumber awal dan akhir daripada kitab Syiah tu. Dengar Ustaz? Dengar. Confirm itu adalah daripada kitab Syiah Ismailiyah. Itu memang saya pastilah sebab Syiah Ismailiyah adalah penganjur kepada ajaran batiniah. Kemudian respon kedua yang memekik-bekik tadi siapa? Saya tak ingat namanya. Norman. Okey. Dia mengatakan bahawa sifat Allah tu ada pada manusia. Maksud dia, saya memahami maksud dia bahawa dia mengatakan sifat tamak, basar tu, sifat-sifat Allah tu dimasukkan kepada manusia. Maksud dia begitu. Tetapi bila dicakap tentang Ahadiyah atau Muhammadiyah, kita tahu kan ada 7 peringkat daripada Ahadiyah, 7 martabat 7 tu. Wahdah, wahidiyah. Wahdah, wadaniyah, Ahadiyah, wahdah, wadaniyah, alam misal, al-ruh, al-insan, alam, itulah alam ajsam tu. Jadi apabila dia meletakkan macamnya kita telah wujud dalam ilmu Allah pada makam Ahadiyah, maka kewujudan kita itu adalah kewujudan bersama Allah. Jadi itu dia beranggapan bahawa dia telah wujud sekali bersama Allah. Sebab wujud kita di dalam ilmu Allah itu ada wujudnya hakiki. Di situlah tersilapnya mereka sebab kita akan bertanya, apakah sumber yang mengatakan bahawa martabat 7 ni adalah sumber daripada Al-Quran dan Sunnah selain daripada akal ataupun dari segi falsafah Hindu atau Yunani. Kita nak sumber. Jika kamu bertingkah dalam satu perkara, hendaklah kamu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekarang kita nak tanya kepada yang tadi, siapa Nazran tu, kembali, bawakan sumber Al-Quran dan Sunnah, kami akan ikut. Kalau tak ada sumber Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan ikut. Sebab fa'in zanat sya'atu fi syai'in faruduh ila Allah wa Rasul. Jika kamu balas dalam satu perkara, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Okey Ustaz, dengar. Dengar. Poin ketiga. Okey. Kemudian yang ketiga tadi, yang mula-mula tadi, apakah nasihat untuk mengelakkan daripada ajaran batiniah? Perkara ini terlalu sukarnya amat sangat apabila guru-guru telah mempengaruhi pelajarnya. Guru-gurunya menggunakan logik sehingga pelajarnya sukar untuk melepaskan diri. Sebab saya ada pengalaman selama 30 tahun mengkaji, 30 hingga 40 tahun mengkaji tentang ajaran sesat ni, batiniah ni. Kecuali ada seorang tu dia ingin mencari kebenaran, dia berjumpa dengan seorang mufti dan dia kata dia tak semayang. Sehinggalah dia kata berdebat dengan mufti tu. Kalau mufti tu kata dapat awak dapat mengatakan kebenaran, saya akan ikut awak. Kemudian dalam perbincangan itu sehinggalah orang ni akhirnya dia tahu dia salah dan dia berdoa kepada Allah semoga Allah panjangkan umur dia untuk mengkadarkan semayang ni selama 30 tahun. Jika orang itu ingin mencari kebenaran, tetapi jika kita menerang kepada mereka, pengaruh guru tu dalam batiniah terlalu tebal. Saya telah berjalan seluruh Malaysia semampu saya selama 40 tahun untuk mengkaji tentang ajaran batiniah ni. Apabila pengaruh guru tu kuat pada pelajar, sukar bagi kita untuk membetulkannya kecuali pelajar itu sendiri bertanya kepada diri satu soalan je, adakah aku benar atau tidak? Kalau dia dapat stop sekejap, dia tanya pada diri dia, insya-Allah dia akan berjaya. Itu pandangan saya. Ustaz. Terima kasih. Pandangan yang sangat baik cikgu. Terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya nak respon kepada apa yang Cikgu Mio sampaikan tadi. Poin nombor 2. Kita kena faham bahawa konsep martabat 7 ni, martabat wujudan, dia tidak terpisah daripada wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Walaupun terdapat di kalangan mereka-mereka yang di Malaysia ni mendakwa bahawa martabat 7 kita tak ada kena mengena dengan martabat 7 Greek, ya, ataupun Neoplatonism. Sebab kalau kita rujuk kepada kajian Prof Abdul Fattah Harun, dia buat perbandingan dah. Sebenarnya perbezaan dia sangat sedikit saja perbezaan antara martabat 7 Neoplatonism dengan martabat 7 Burhanpuri, ya, martabat 7 yang dibawa oleh Burhanpuri. Kita boleh kata persamaan 95%, hanya dari segi aturan sedikit berbeza dan hujung 2 last tu yang berbeza. Jadi kalau kita faham konsep ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam ajsam, alam arwah, misal lepas tu last sekali alam insan itu, kita akan tahu bahawa sebenarnya mereka nak sampaikan ini adalah konsep tanazul. Tanazul yang satu. Yang satu itu bagaimana dia menjelma menjadi yang ramai. Sebab tu orang macam Lepat ni pun dia banyak kali sebut yang ramai dalam satu, yang satu dalam yang ramai.
Kan, ini semua adalah jargon-jargon mereka yang mengajarkan ilmu martabat 7 ni, walaupun mungkin lepas tak pernah menggunakan istilah martabat 7. Tapi akhirnya semua satu. Dan yang satu itu ada banyak penjelmaan dia. Yang ada hanya dia. Sebab tu saya banyak kali bawa kalam-kalam Ibn Arabi menunjukkan bahawa dia nak mendakwa bahawa yang atas dengan yang bawah sama saja. Itu yang Wan Hizam kata, sama tapi tak serupa. Betul, exactly what Ibn Arabi say. Ahadiyah dengan alam insan itu sama tetapi tidak serupa. Samalah seperti the Father, sama dengan the Son, sama dengan the Holy Ghost tetapi tidak serupa. Ini dia, konsep wahdatul wujud tidak dapat dipisahkan daripada konsep martabat kewujudan itu. Ibn Arabi ada 3 martabat. Tapi kalau Abdul Karim Al-Jili ada 40 martabat. Ada yang letak 100 martabat. Semuanya sama saja sebenarnya. Saya ada senaraikan beberapa soalan kepada mereka-mereka yang masih nak mempertahankan teori martabat kewujudan ni, yang termasuk di dalamnya konsep hakikat Muhammadiyah, masuk di dalamnya konsep Nur Muhammad. Saya ada senaraikan beberapa soalan, boleh rujuk di Facebook Sidang Kalam dan sila jawab soalan-soalan tersebut. Bagi mereka yang mendakwa bahawa yes, dia ada kaitan dengan Neoplatonism, tetapi kita boleh terima dalam akidah kita. Sedangkan dalam akidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama kita bersepakat menolak konsep al-wahid la yasduru anhu illa wahidun. Ini bagi yang belajar akidah anda akan tahu, anda akan pernah dengar. Al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Imam Ghazali telah menyangkal akidah tersebut. Adududdin Al-Iji menyangkal, Taftazani menyangkal benda ni. Tiba-tiba mendakwa Ahli Sunnah wal Jamaah, mendakwa Asy'ariyah, lepas tu bawa masuk al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Tiba-tiba bawa martabat kewujudan. Yang kita tahu dibawa masuk oleh golongan Neoplatonis. Okey. Baik. Terima kasih kepada pandangan cikgu, dan poin cikgu tu yang terakhir tu memang susah. Memang saya bersetuju. Sebab apa? Sebab ajaran batiniah ni 2 perkara dia dah lock student. Murid-murid tolong ambil perhatian. Mana-mana guru yang lock awak dengan 2 perkara ini, awak berada dalam bahaya. Susah untuk awak keluar kalau dia salah. Okey. Yang pertama sekali, dia akan meremehkan akal. Dia akan meremehkan ilmu. Okay. Macam tadilah yang dikatakan oleh Norman tadi tu. Dia remehkan ilmu. Kitab-kitab semua dia remehkan. Oh, kena ada silsilah. Itu dihentam teruk oleh Imam Ghazali dalam kitab Fadail Batiniyah. Itu ciri pertama golongan Batiniyah ni. Dia menghilangkan kepercayaan murid kepada akal. Jadi murid nak fikir pun jadi takut. Kalau murid dah tak boleh fikir, guru tu boleh cakap apa saja dia nak cakap. Ingat, saya berikan peringatan kepada murid-murid sekalian yang ikut orang-orang seperti ini. Bila mereka meremehkan akal, mereka sebenarnya memerangkap anda supaya anda tak boleh berfikir lagi. Jadi apa saja benda mengarut yang mereka sebut, anda hanya akan telan sebab anda takut nak gunakan akal anda. Akal adalah tanggungjawab hadiah yang Allah berikan kepada manusia. Akal ni boleh menyedarkan kita. Boleh bawa kita kepada Al-Quran, boleh bawa kita kepada sunnah. Akal yang rosak boleh salah faham Quran, boleh salah faham sunnah Nabi SAW. Jadi sesiapa, mana-mana guru yang suka meremehkan akal, menghentam akal, menghina akal manusia, jauhi. Mereka adalah orang-orang yang bukan pada jalan yang benar. Apa Allah sebut dalam suratul Mulk? Rintihan orang-orang yang masuk neraka nanti. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dulu dekat dunia tu, kami mendengar dan kami guna akal kami, maka kami tidak akan tergolong dalam ahli neraka. Lihat, tak guna akal boleh bawa seseorang masuk api neraka. Tapi golongan batiniah ni, dia benci anda menggunakan akal. Dia benci anda menggunakan akal. Sebab kalau anda menggunakan akal, segala kebobrokan mereka, kesesatan mereka anda akan dapat detect dengan mudah. Itu perangkap yang pertama. Nombor 2, mereka menekankan bahawa ilmu makrifat, ilmu tahap tinggi tidak boleh didapati kecuali melalui guru, syekh, wali yang maksum. Dia tak boleh didapati daripada Quran. Bila baca Quran tak akan dapat. Bila baca hadis sendiri tak akan dapat. Dia hanya boleh datang melalui belajar daripada guru yang maksum. Guru yang ada makrifat, yang dapat ilmu laduni. Dakwan-dakwan seperti Wan Hizam ni, dia cukup sifat. Dia kata apa tadi? Dia kata dalam talk-talk dia suka remehkan akal juga. Dia suka remehkan akal juga. Okay. Nombor 2, dia dakwa laduni. Jadi bila 2 perkara ini murid telah telan, memang payah untuk keluar. Memang payah untuk disedarkan. Sebab mereka tak nak guna otak. Dia tak nak guna akal lagi dah. Dan yang kedua,
mereka mendakwa bahawa satu saja jalan untuk aku kenal Allah melalui guru aku. Selain daripada guru aku tak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon muhasabah sahabat-sahabat sekalian. Muhasabah. Ini dipanggil sebagai spiritual abuse, ya. Ini adalah pencabulan kerohanian. Mana-mana guru yang buat dua perkara ni, mereka telah melakukan pencabulan kerohanian kepada murid-murid. Ini yang dipatahkan dengan keras oleh Imam Ghazali dalam Fadail al-Batiniyah.